Apa yang dimaksudkan dengan perintah khidmat masyarakat adalah merupakan suatu hukuman alternatif kepada pemenjaraan. Maksudnya khidmat masyarakat ini pelatih-pelatih ataupun pesalah yang dijatuhkan hukuman tidak akan menjalani hukuman di penjara, sebaliknya menjalani hukuman di luar penjara, di mana perintah khidmat masyarakat menekankan kepada tiga elemen penting, iaitu hukuman, pemulihan dan penginsafan. Dari segi hukuman, pelatih-pelatih khidmat masyarakat ini akan dilucutkan masa lapangnya seperti masa-masa yang diluangkan untuk membuat kerja-kerja khidmat masyarakat seperti melakukan pembersihan di kawasan tanah perkuburan, taman permainan dan sebagainya. Yang kedua, elemen pemulihan. Elemen pemulihan lebih kepada program-program yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti program jati diri, program-program pemahiran dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dari segi penginsafan. Penginsafan ini lebih kepada program-program yang menitik beratkan tentang kerohanian ataupun program-program yang fokus pada memberi penginsafan kepada pelatih-pelatih khidmat masyarakat. Setakat tahun 2021, kita dekat JKM Gua Musang ni kita telah daftar kes PKM sebanyak lebih kurang 22 kes. Antara kesalahan yang kita kenakan PKM kat atas pelatih kita adalah antaranya kesalahan di bawah Seksyen 457 kan kesesaan, kesalahan di bawah Seksyen 711 Akta Bahan Kakisan dan Letupan serta Senjata Berbahaya. Ada juga Seksyen 31/1 Akta Kanak-Kanak dan juga kesalahan-kesalahan lain jugalah. Jadi sekarang kita dekat JKM Gua Musang kita ada 2 kes aktif yang masih aktif, di mana satu kes kita jangka akan tamat dalam tahun ini, iaitu di hujung tahun ini, dan satu lagi kita jangkakan akan tamat juga pada pertengahan tahun 2022. Pelatih PKM dekat Gua Musang ni saya aturkan jadual mereka mengikut kesesuaian pelatih sendiri. Jadi selain daripada aktiviti berbentuk fizikal ataupun domestik, kita juga aturkan pelatih untuk ikut program-program bina insan. Contohnya kita aturkan pelatih untuk join program bacaan Yasin yang dianjurkan bahagian kanak-kanak contohnya, ataupun program kerohanian anjuran PKM negeri, program keibubapaan, program tajiat khas dan juga program-program lain. Jadi program macam ni sebenarnya penting untuk makanan jiwa pelatih selain daripada aktiviti fizikal tu sendiri. Nama saya Muhammad Afif bin Muhammad Rasdi. Saya berumur 22 tahun. Saya adalah pelatih PKM di bawah JKM Gua Musang. Saya telah dijatuhkan hukuman perintah khidmat masyarakat 200 jam agregat selama tempoh 2 tahun. Bagi saya, perintah khidmat masyarakat banyak tolong diri saya untuk perbaiki diri walaupun masa saya diambil. Tapi itu lebih baik sekurang-kurangnya saya dapat buat perkara berfaedah. Pengalaman saya di perintah khidmat masyarakat beri peluang kepada saya untuk membuktikan kesilapan saya yang pernah saya buat dulu. Melalui program-program yang saya join juga, saya dapat belajar banyak benda baru, dapat kawal diri saya dari terjebak dengan perkara bukan-bukan. Saya sedar saya masih di bawah perhatian JKN dan mahkamah. Saya harap masyarakat tak pandang serong dekat saya walaupun saya pernah buat kesalahan sebelum ini. Saya juga harap kesikapan saya memberi pengajaran kepada orang sekeliling saya. Kejayaan pelatih bagi saya subjektif. Pada saya selagi pelatih berusaha untuk hidup dengan baik, bekerja dengan pekerjaan yang halal,
tidak kembali kepada masa silam atau dan sekurang-kurangnya menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan sebelum ni. Pada saya itu adalah kejayaan. Okey. Manusia biasa melakukan kesilapan, dan kesilapan sebenarnya adalah guru yang terbaik kan, untuk diri kita untuk lebih maju ke hadapan. Cumanya saya rasa pada saya kita perlu sedar. Okey, sesuatu kesalahan kalau pertama kali kita lakukan mungkin itu adalah kesilapan. Tapi kalau kita lakukan untuk kali kedua, itu mungkin adalah pilihan. Nama saya Muhammad Ali bin Rahizi. Saya berumur 21 tahun. Saya adalah bekas pelatih PKM di bawah JKM Gomusang. Sekarang saya bekerja sebagai security guard. Sebelum ni, saya dijatuhkan hukuman perintah khidmat masyarakat 80 jam. Agregat selama tempoh 12 bulan. Pengalaman saya, sepanjang saya menjalani PKM, saya ada belajar untuk urus masa, belajar untuk patuhi arahan, belajar untuk membantu orang sekeliling. Orang mengenali saya sebagai seorang yang ringan tulang. Tapi kadang-kadang bila tahu saya sebelum ni pernah kena tangkap, orang cuba berhati-hati dengan saya. Ada banyak program yang pernah saya join masa PKM dulu. Selain aktiviti fizikal, saya juga join program keibupaan. Dekat situ penceramah terangkan peranan saya sebagai anak sepatutnya macam mana. Selain itu, program MySkill Kejaya, saya belajar cara untuk buat resume dan cari kerja dan juga program kerohanian. Program-program ini sikit sebanyak bantu saya untuk perbaiki diri dan berfikir dengan lebih baik. Harapan atau nasihat saya, mana-mana pesalah yang dikenakan PKM, jangan anggap PKM ni jalan mati. Tapi sebenarnya ini adalah permulaan untuk kita perbaiki diri untuk masa depan. Dan yang penting jangan ulang kesilapan yang pernah kita buat dulu.